Salam. Nak tanya. Boleh. Adam. Pasal Ashabul Kahfi. Apa pula? Yang duduk viral dalam FB sekarang. Allah, saya tak sempat lah nak ambil tahu viral tak viral ni. Tapi dengar-dengar gitu-gitu je lah. Dengar-dengar ujung-ujung telinga gitu. Tak ada masa lah nak viral ni. Sebab benda viral ni tak habis-habis. Jadi kita komen tu tak habis-habis. Jadi kerja ngomen aja. Lama tak ada masa lah nak mengomen ni. Kalau viral tu berlaku setahun 2-3 kali okey juga. Ini sebulan 14 kali viral. Tak larat nak follow dah. Nak tanya, tapi saya dengar lah, saya tahulah. Pasal Ashabul Kahfi. Saya tak tahu apa masalah sebenarnya. Apa masalah je sebab Ashabul Kahfi? Cuba jawab sikit. Kat mana masalahnya? Benda simple aja. Benda kecil je. Tapi kat mana masalah Ashabul Kahfi ni? Apa masalahnya? Lelaki gua. Ashabul Kahf. Orang Melayu panggil Kahfi. Tak apalah. Kat mana masalah dia? Kat mana yang susah sangat nak faham? Kita dah faham daripada dulu sampai sekarang. Yang tu lah betul. Apa lagi yang menjadi pertikaian? Cuba cerita sikit. Saya nak tengok sikit kat komen ni. Cuba cerita. Aduh, hai. Cerita lah. Alamak. Sebab saya tak tahu kat mana masalahnya. Cerita sikit. Cepatlah, saya tunggu ni. Sementara nak tunggu orang komen tu, apa masalah Ashabul Kahfi yang payah sangat nak faham ni? Apa? Kat mana dia punya tu? Kat mana yang susah? Agama dianuti. Oh, pasal agama yang dianuti oleh pemuda Ashabul Kahfi. Ya Allah. Apalah. Oh, yang kedua cakap Ashabul Kahfi pemuda tu Kristian atau Muslim. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tu. Tak payah tanya lah, takkan tak tahu lagi. Kisah ni masyhur. Yang kita duk faham tu betul dah. Kena gegar sikit, dah hilang pegangan, hilang pedoman. Dia gini, masalahnya ada yang mendakwa pemuda Al-Kahfi tu Kristian. Gini, senang je, sabar. Tak payah kita pergi jauh-jauh lah. Hai, dekat-dekat aja. Cerita Ashabul Kahfi ni, pemuda duduk satu zaman, kemudian datang raja baru ataupun raja tu jenis penyembah berhala. Sedangkan penduduk di satu kampung ni, di satu tempat ni, penduduk dia beriman pada Allah. Tu cerita dia kan. Dia beriman pada Allah. Datang raja yang mengambil alih tempat tu, tampuk pemerintahan pada waktu tu. Dia jenis penyembah berhala. Jadi bila macam tu, dipaksa semua orang, kalau tidak dibunuh, untuk ikut agama tu, agama raja baru tu. Tu kan kisah dia. Maka macam mana nak selamatkan iman yang Ashabul Kahfi ni 7 orang bersama dengan seorang seekor anjing Raqim, ataupun seekor anjing lah yang kata, bukan Raqim nama anjing tu, Ketmir, tak kisahlah, ada dengan seekor anjing pergi lagi menyelamatkan iman, duduk dalam gua caves, kemudian tidur, celek-celek mata, lapar perut, ambil duit yang ada, pergi beli. Nak beli barang, beli makanan, pergi beli makanan, kena tangkap. Sebab apa? Kau dapat kat mana harta karun ni? Ini harta karun apa ini? Duit aku. Tak, ini dah 300 tahun tak dipakai duit ni pada pemerintahan zaman tu. Dia kata, 300 tahun?
Dia tahu kenapa semalam baru tidur, hari ni aku jaga. Akhir sekali dia pergi balik, jumpa kawan-kawan dia, bagi tahu. Rupanya tengok-tengok lah, betul lah. Kawan-kawan, kita dah berjambang dah. Kita dah tua dah. Kita ditidurkan oleh Allah 300 tahun tambah 9. Kita nak menyelamatkan iman kita, kita lari. Kita tidur dekat, kita lari masuk dalam gua. Nak menyelamatkan iman. Jadi ada ke lagi persoalan dia tu agama apa? Nak menyelamatkan iman. Sebab tu dicerita dalam Quran. Orang yang mulia. Cerita ni cerita mulia. Iaitu satu pemuda, satu kelompok pemuda pergi lari ke dalam gua untuk menyelamatkan iman. Jadi apa persoalan kata tiba-tiba dia ni Islam ke tak? Menyelamatkan iman. Bila kita kata dia tu Kristian, Kristian tu apa? Kristian apa Kristian? Senang aja. Apa yang kita faham tentang Kristian? Trinity kan? 3 Tuhan kan? Habis tu kita nak kata Ashabul Kahfi ada 3 Tuhan ke? Ke macam mana? Tak ada apa-apa pun benda ni. Benda simple sangat. Tak kisah. Kita jangan, saya selalu pesan dalam soal jawab saya dulu sampai sekarang selalu pesan, jangan terpedaya dengan istilah. Itu istilah. Kita tolak dulu istilah. Baru kita boleh terang pemerhatian kita jadi terang dan rasional. Tak bias belah-belah mana pihak. Buang dulu istilah tu semua. Istilah tu semua. Buang. Pemuda tu masuk gua sebab nak menyelamatkan iman. Dia cerita dalam Quran. Maknanya beriman pada Allah lah. Tahulah dia beriman pada Allah. Beriman pada Allah tu dia Islam ke Kristian lah. Cuba kita tanya orang Kristian, dia beriman pada Allah tak? Macam mana kita beriman? Tak kan? Dia ada 3 Tuhan kan? Dia ada Jesus, ada Kritus, ada Ruhul Qudus, ataupun ada apa? Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu bukan pahaman kita. Ke Nabi Isa faham Tuhan ada 3 juga? Ke macam mana kita ni? Kristian, bila kita sebut Kristian, apa yang kita faham ada 3 Tuhan. Apa yang kita faham bukan kita. Bukan kita. Kristian tu bukan kita lah kan? Kita Islam. Itu yang cukup. Cukup dah kat situ untuk kita faham. Jadi maknanya Ashabul Kahfi dia bukan beriman dengan Kristian yang kita faham. Yang kita faham sekarang. Habis Kristian dulu, mana tahu dulu. Ceritanya sekarang. Sebab benda ni cerita pada hari ini. Jadi cerita hari inilah. Kristian yang kita faham memang tak beriman dengan Allah. Yang mana macam mana Allah yang kita faham. Allah yang kita imani tak sama dengan Kristian. Jadi kalau kata Kristian, itu agama lain. Malah kalau kita katalah Kristian tu beriman, macam mana kita beriman pada Allah, dia pun marah. Kristian pun marah. Suka hati kau je. Aku faham lain. Kau cakap aku faham sama macam kau. Dia pun tak setuju. Sebab dia faham lain. Kita faham lain. Jadi, pasti-pasti dah Ashabul Kahfi itu beriman pada Allah. Beriman pada Allah macam mana kita beriman pada Allah. Sama je. Zaman berbeza. Tapi samalah. Ke dia beriman dengan Allah yang lain? Ke dia beriman dengan Allah yang ada anak? Ke macam mana Ashabul Kahfi itu? Dia beriman macam kita beriman Allah lah. Dengan Allah lah. Habis tu dia Kristian ke tak? Payah tanyalah. Kalau kita tanya Kristian, dia beriman dengan Allah macam kita beriman ke? Tak kan? Bukanlah. Habis cerita. Apa benda? Simple aja perkara ni.